Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan Tuan Imam, Bilal, pengurusi dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan bincangkan mengenai dengan ibadat yang berbentuk harta. Kita sedekahkan ibadat tersebut sama ada kepada orang yang mati ataupun orang yang masih hidup. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya biasa sampai ke Sarawak kuliah Maghrib, tetapi bukan pada bulan yang lalu, bukan pada 2-3 bulan yang lalu, bukan pada tahun yang lalu, tetapi pada 4 tahun yang lalu lebih kurang. Sebab kita PKP pun lebih kurang 3 tahun sebelum daripada itu. Okey, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ni. Kita lihat yang pertama sekali mengenai sedekah bagi pihak orang yang masih hidup. Dia hidup tapi kita sedekah untuk dia. Tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai dengan al-istinabah. Istinabah maksudnya mewakilkan seseorang untuk melakukan sedekah. Kerana hadis yang kita akan bacakan sebentar lagi, kita lihat berdasarkan hadis ini ada beberapa pandangan di kalangan ulama. Jadi hukum harus al-istinabah fi sadaqah. Mana kita nak bagi sedekah di masjid, contohnya kita bagi kepada seseorang, suruh masuk dalam tabung masjid. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Sebab berbentuk harta ni hukumnya harus. Contoh isteri kita ataupun adik perempuan kita duduk satu rumah dengan kita, dia tak sembahyang Jumaat, dia bagi duit RM10 masuk dalam tabung masjid. Hukumnya harus. Mengenai dengan ibadat mewakilkan kepada orang lain, ibadat yang berbentuk harta, hukumnya harus. Saya nak keluarkan zakat RM1,000 zakat. Jadi zakat ni saya wakilkan kepada orang lain, berikan kepada Baitul Mal, contoh kepada PPZ contohnya, ataupun berikan kepada asnaf. Saya tak bagi tapi saya wakilkan kepada orang lain. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama, hukumnya adalah harus. Kita lihat hadis daripada Imam Al-Bukhari dalam bab zakat, iaitu dalam bab idza tasaddaqa ala ibnihi wa huwa la yash'ur. Dalam bab apabila seseorang itu sedekah kepada anaknya, dia tak sedar yang itu adalah anak dia. Kita lihat hadis daripada An Ma'an bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, kana abi, ayah aku adalah Yazid, akhraja dananir, dia keluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, dia sedekahkan beberapa dinar tersebut. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, maka Yazid ini, ayah aku Yazid, dia letakkan beberapa dinar tersebut di sisi seorang, diberikan kepada seorang lelaki di masjid. Faji'tu, maka aku datang, maka aku mengambilnya. Fa'ataituhu biha, maka aku mengambil beberapa dinar tersebut. Makna lelaki yang di masjid tadi beri kepada aku. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, maka Yazid berkata, wallahi demi Allah, bukan kamu yang aku maksudkan. Sebab apa? Yazid ini dia bagi kepada seorang lelaki di masjid, mungkin dia wakilkan kepada seorang lelaki di masjid ni duit zakat. Sebab sedekah dalam Islam ni, sedekah ada dua. Satu sedekah yang sunat, satu sedekah yang wajib. Sedekah wajib dipanggil zakat, dipanggil sedekah juga, tapi adalah dipanggil zakat. Jadi Yazid ini dia berikan kepada seorang lelaki beberapa dinar. Kemudian
dia wakilkanlah kepada lelaki ni, berikan zakat. Lelaki ni beri kepada seseorang. Seseorang itu adalah anak kepada Yazid, iaitu Ma'an. Maka bila sampai pengetahuan Yazid, dia kata apa? Wallahi ma iyyaka arat. Wallahi, demi Allah, bukan kamu yang aku maksudkan nak bagi duit ini. Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kes ini, isu ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Bagi kamu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagi kamu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Mana anak kepada Yazid, Ma'an. Ma'an, apa yang kamu ambil itu milik kamu. Yazid pula apa yang telah bagikan, maka itu mengikut apa yang diniatkan. Dalam satu hadis yang lain, tentu ada seorang lelaki, dia bagi sedekah di satu tangan, dan dia tak sedar sebenarnya tangan yang dia bagi itu adalah seorang pelacur. Kemudian pada malam yang kedua dia bagi lagi sedekah, dan dia tak tahu rupanya sedekah yang dia bagi adalah di tangan pencuri. Pada malam yang ketiga dia bagi juga sedekah, tapi dia tak sedar sedekah yang dia bagi itu tak salah saya kepada orang yang kaya, kepada pelacur, kepada pelacur, kepada orang yang pencuri, dan juga kepada orang kaya kalau tak salah. Jadi semua mereka ini last kali mereka bertaubat, mereka menjadi orang yang soleh. Jadi jangan kita pandang remeh dalam isu memberi sedekah, kerana kita tak tahu kemungkinan keberkatan sedekah yang kita berikan memberi manfaat yang cukup banyak, yang sangat baik kepada si penerima sedekah. Cuma dalam masalah ini, dalam mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan lihat, seseorang yang memberi sedekah tidak kena pada tempatnya, iaitu dia tersalah asnaf. Dia ingat ke orang ni miskin, naik kereta buruk, motor pun buruk, kemudian makan pun setakat memang buruklah semua aspek, pakaiannya, rumahnya. Rupanya dia tak tahu, dalam bank dia ratusan ribu ringgit ada. Ramai orang macam tu. Jadi bila dia bagi, tersalah. Orang yang terima tadi dia pun tak tahu duit ni duit apa orang bagi, dia ambil lah. Kalau duit zakat dia boleh bagi tahu. Sebab zakat kita tak perlu bagi tahu ini duit zakat aku. Tak perlu bagi tahu. Zakat ini yang dalam bab ibadat, yang penting adalah niat. Tuan-tuan bagi, tuan-tuan niat ni duit zakat aku, cukup. Cuma orang yang terima dia tak tahu ini zakat, sebab dia orang kaya. Cuma dia kita panggil pakaiannya itu adalah wataknya seperti watak orang miskin. Jadi bila kita lihat, oh nampak macam miskin ni, motornya buruk, keretanya buruk, tidak, tersalah. Bila tersalah dalam mazhab Syafi'i, orang tersalah beri zakat bukan kepada asnaf, maka perlu diberikan sekali lagi kepada asnaf. Maknanya kalau dia boleh minta balik duit, kalau orang tu bagi, kalau orang tu tak bagi, tu hak dia lah. Atau kena bawa keluar duit lain, beri pula kepada asnaf. Sama masalah ini seperti mana seseorang bermusafir. Seseorang bermusafir, dia memang bekalan air banyak dalam kenderaan dia, cukup untuk mengambil wudu. Singgah satu tempat, dia semayang tayamum, dia tak ambil wudu. Dia terlupa yang dalam kenderaan itu banyak air, cukup minum, cukup ambil wudu, cukup. Tapi dia terlupa, dah semayang dengan tayamum, maka tak sah, kena ambil wudu. Sama lah dengan masalah ni, bila tersalah, walaupun maka bila jelas salahnya, maka perlu dibuat sekali lagi. Sama tuan-tuan semayang salah kiblat. Betul, ada orang bagi tahu, ada orang datang, dia kata, Haji bukan semayang arah kiblat ni, arah kiblat belah sana, bukan sini. Dah habis semayang lah, baru bagi tahu. Yang haji yang semayang tu dia tak tanya dulu dekat mana arah kiblat. Dia tengok orang muda semayang, dia pun terus ikut je. Ataupun dia tengok ada sejadah yang telah terbentang, dia pun semayang. Sebenarnya sejadah tu dibentang secara melintang sebab orang tidur atas sejadah tu. Dia ingat ke kiblat, dia semayang. Lah habis semayang dah orang bagi tu, ni bukan kiblat ni, kiblat belah sana, kena semayang sekali lagi. Sebab dia lah salah.
Sebab itu sebelum daripada sembahyang perlu tahu kiblat. Itu walaupun dia ijtihad. Sebab tu dalam kaedah fiqhiyah ada sebut la ibrata, tidak diambil kira bidzannil khata, tidak diambil kira ijtihad yang salah, yang jelas salah dia. Jadi bila salah kena buat sekali lagi. Tapi tuan-tuan, bila mana di masjid kiblat tersalah, 15 tahun salah, kemudian baru tahu, cek balik baru tahu, oh kiblat salah, takkan tuan-tuan nak qada balik 15 tahun kita sembahyang? Jadi masalah itu kita sudah bertungkus lumus sebelum ni. Mungkin pihak AJK semua dah bertungkus lumus cari arah kiblat, itulah yang tepat. Last sekali Jabatan Mufti datang salah, itu tak apa, tidak jadi masalah. Lepas tu kena betulkan balik Sebab itu setiap surau, terutama di wilayah persekutuan, surau-surau yang hendak didirikan Jumaat, syarat utama untuk sesebuah surau itu diiktiraf sebagai Jumaat adalah yang pertama sekali mendapat kelulusan daripada jabatan falak, jabatan mufti. Mereka ada untuk ukur kiblat betul ke tidak, tepat ataupun tidak. Berbeza dengan seseorang yang mana beri zakat kepada pejabat zakat, tiba-tiba pejabat zakat salah bagi, bukan kepada asnaf, dia salah bagi, itu tidak jadi masalah. Kita dah lepas apa yang kita bagi kepada pejabat zakat, kita dah lepas. Cuma kalau kita bagi sendiri, walaupun dahulunya di sebahagian negeri fatwa akan tak boleh bagi sendiri, hukumnya berdosa, kena bagi kepada pejabat agama. Sebahagian negeri dah sebelum ni, kalau tuan-tuan bagi sendiri tersalah, maka kena keluar duit lain, nilai yang sama kena keluarkan, beri kepada asnaf. Sebab asnaf ni semua ada 8 orang, semua ada 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Semua 8 golongan. Amil pun termasuk dalam tu juga, amil. Sebab itu amil ini antaranya tugasnya berat. Amil, seseorang yang menjadi amil, bila mana dia berada jawatan amil, mana amil zakat, bila orang bayar, terutama zakat fitrah, orang bayar zakat fitrah dengan dia, kemudian contohnya zakat fitrah seorang RM7, dia bagi RM10, orang yang bayar zakat RM3, tak apalah, ambil lah RM3 tu kami sedekah ke amil ni lah. Jadi kalau ikutkan hukum sebenar, amil tak boleh ambil. Sebab apa tak boleh ambil? Sebab dalam hadis Nabi ada larangan. Apa dia? Seorang sahabat, dia mengambil beberapa haiwan sebagai zakat, dia sebagai amil zakat lah. Dia pergi jumpa orang kutip zakat, tiba-tiba sampai kepada Nabi, dia kata ini adalah harta zakat, ini adalah harta aku, harta orang bagi kat aku, hadiah. Kemudian Nabi kata, kalau kamu duduk di rumah, orang bagi tak kamu hadiah ini? Jadi menunjukkan di sini, setiap duit yang kita terima di atas jawatan yang kita sandang, maka itu hukumnya rasuah, tidak dibenarkan. Kalau kita duduk rumah, orang tak nak bagi hadiah pun, sebab kita ada jawatan, orang bagi. Begitu juga sebab kita memegang sebagai amil. Amil ni dah ada portion dia dah. Jabatan Agama Islam KL, Selangor semua dah ada portion dia untuk amil zakat. Tiba-tiba kita ambil lagi, orang lain bagi, itu tidak dibenarkan lah. Cuma dalam zakat fitrah baru-baru ni kita lihat ada beberapa isu juga. Sebab sebelum ni zakat fitrah kita tak bayar secara bersemuka. Tiba-tiba pada tahun ni kita bayar bersemuka. Banyak surau-surau, masjid-masjid habis. Apa yang habis? Resit.
Bila resit habis, mereka tak nak ambil duit cash. Mereka tak nak ambil. Sebab apa? Syarat untuk mengambil duit daripada pembayar zakat, nak kena bagi resit supaya tahu berapa jumlah resit, berapa duit yang diambil. Sebahagian masjid habis, dan ditelefon ke beberapa cawangan zakat, tutup tempat. Sebab ialah sehari 2-3 hari sebelum raya tutup. Ada yang kata habis. Jadi sebahagian mereka terpaksa menggunakan bayaran secara online. Itu kalau tahu. Kalau orang tua-tua 60-70 tahun, tak tahu kadang-kadang mereka. Sama juga tuan-tuan yang nak menikah, menggunakan link sppim.gov.my. Tapi kalau umur dah 60-70, kadang-kadang mereka tak tahu guna cara ni. Kadang mereka pergi masjid minta bantuan. Kalau orang muda tahu, nak menikah, type dekat Google sppim.gov.my, keluar. Mereka isi barang. Orang tua tak tahu. Dan sekarang tuan-tuan pergi dah pejabat agama mana pun, mereka tak nak terima. Mereka suruh pergi masjid tempat tuan-tuan, kemudian tanya macam mana cara nak buat. Semua melalui secara online. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Fathul Bari mengenai hadis ini, jawazul istikhlaf fi sadaqah. Hukumnya harus seseorang mewakilkan orang lain memberikan sedekah, tak kira sedekah sunat ataupun sedekah wajib, iaitu zakat. Terutama sedekah sunat, li'anna fihi naw'an israrun, kerana pada sedekah sunat itu adalah jenis sedekah sunat ini adalah secara sir, secara bersembunyi. Iaitu Nabi bagi tahu, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat arasy Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah satu golongan adalah orang yang memberi, tangan kanan tangan kiri pun tak tahu. Itu mana sedekah sunat. Sedekah sunat ni kita perlu sembunyikan. Tapi bila sedekah wajib perlu disyiarkan. Bila makna sedekah wajib, makna zakat. Zakat perlu syiar. Sebab tu zakat fitrah, orang duduk di tepi jalan, ada ambil zakat, pasang payung dekat luar masjid. Sebab apa? Mereka tak duduk dalam bilik sembunyi-sembunyi. Sebab zakat fitrah zakat ni perlu disyiarkan. Amma idza tasaddaqa ahadun min malihi an akhar, apabila seseorang bersedekah daripada harta dia sendiri tapi untuk orang lain, kemudian wa a'lamahu bidzalik, kemudian dia bagi tahu orang tu, aku sedekah untuk pihak kamu, adakah berlaku ataupun tidak? Maka berlakulah sedekah untuk pihak orang lain tersebut dengan izin daripadanya. Dalam masalah ini sebenarnya sama seperti masalah korban. Tuan-tuan bila teringat balik masalah korban ini, kita tak boleh buat bagi pihak orang lain. Sebab setiap ibadat berbentuk badaniyah ataupun ibadat secara umumnya, tuan badan kena buat. Tapi bila ibadat korban, tuan-tuan kena buat untuk diri tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dah buat dah untuk diri kita, nak buat pula untuk jiran kita yang miskin contohnya, untuk adik kita. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Di sini ulama menyatakan ibadat tak boleh buat untuk orang lain, melainkan dengan izin daripada orang tersebut. Macam ibadat korban, tuan-tuan nak buat untuk adik tuan-tuan, minta izin dia dulu. Kalau adik tuan-tuan sudah balik lah. Kalau bawah tanggungan kita, anak kita tak boleh minta izin. Anak kecil umur 2 tahun 3 tahun, tak terlajar 1, tak boleh minta izin. Kita boleh buat korban untuk dia. Tapi maksud saya, anak yang telah balik, yang telah dewasa, kita nak buat ibadat korban untuk dia, perlu minta izin terlebih dahulu. Kalau dia tak nak, maka tak boleh buat. Sama juga sedekah. Saya keluarkan duit RM100 sedekah, tapi saya niat untuk adik saya, dia masih hidup. Untuk adik saya, dia masih hidup. Jadi adik saya itu, kalau dia kata apa, boleh, saya okey saja. Jadi sampailah pahala tersebut kepada adik saya dengan syarat izin daripada dia. Satu masalah lagi, iaitu seseorang yang sedekah daripada harta dia juga, cuma tanpa izin. Saya sedekah, masuk duit yang tabung masjid RM1,000, RM100,
niat untuk jiran saya, masih hidup lagi, tapi tak bagi tahu dia pun tak tahu saya sedekah untuk dia. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Adakah sampai pahala sedekah itu kepada orang yang masih hidup, yang disedekahkan, yang kita niatkan sedekah untuk dia? Mengenai isu ini ada khilaf, perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai dengan menghadiahkan pahala sedekah untuk orang yang hidup. Tuan-tuan, saya cerita ni untuk orang hidup, bukan untuk orang mati, untuk orang yang hidup. Khilaf di kalangan ulama. Dia masalah ini sebenarnya sama seperti masalah puasa, seperti masalah solat. Kita solat untuk orang lain, boleh ke tidak? Kita semayang, kemudian kita niatkan pahala semayang ini untuk orang ini, boleh ke tidak? Dalam mazhab Syafi'i kita tak dibenarkan. Dalam mazhab Hanafi kita dibenarkan. Dalam mazhab Hanafi dibenarkan, iaitu kita buat sesuatu ibadat, tak kiralah kita puasa ke kita semayang, niat pahala semayang ni aku nak berikan kepada si fulan, harus. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Jadi tuan-tuan, saya kupas masalah ini dengan tuntas sebenarnya. Dalam tuan-tuan boleh lihat di Facebook, di pusat tahfiz saya, itu Pusat Tahfiz At-Taqwa. Tuan-tuan di Facebook, tuan-tuan type Pusat Tahfiz At-Taqwa, di sana ada satu bab yang saya bincangkan di beberapa surau, dan sekali dengan dalil, dan juga ada ulama yang setuju, ada ulama yang tak setuju, dan dua-dua ada dalil, dan dua-dua di antara mereka berhujah, berlawan hujah sesama mereka. Dan tuan-tuan boleh juga layari YouTube, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Kalau Facebook, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Tajuknya adalah ulama berbeza, tajuknya adalah ibadat yang ulama berbeza pendapat mengenai ibadat tersebut, sama ada sah ataupun tidak. Sama juga masalah dalam masalah sedekah ini untuk orang yang hidup tanpa izin dia, itu ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kalau dengan izin dia, itu tak ada masalah, boleh. Ulama-ulama Hanafi dan juga Hanbali, mereka mengharuskan, mereka kata sedekah untuk orang hidup boleh, dan sedekah pahala untuk orang hidup boleh. Itu dalam mazhab Hanafi yang saya bagi tadi. Semayang pun boleh bagi dia, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Ibnu Abidin, ulama dalam mazhab Hanafi, dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin, kitab mazhab Hanafi, dia kata al-afdal liman yatasaddaq naflan an yanwiya as-sawab li jami'il mu'minin wal mu'minat. Yang afdalnya, dia kata, bagi orang yang nak sedekah sunat, dia niatkan pahala yang aku sampaikan kepada seluruh orang-orang Islam, tak kira lelaki dan juga perempuan, maka pahala tersebut sampai kepada mereka, dan tak kurang sedikit pun pahala yang dia sedekahkan tadi. Disyaratkan izin orang yang hidup kalau kita nak sedekahkan untuknya, illa ma khussa bidalilin, melainkan apa yang dikhususkan dengan dalil. Seperti mana infak seorang perempuan daripada harta suaminya bila iznin khassin, tanpa izin yang khusus daripada suami. In adzina laha fi tasarruf bi amwalihi iznan aman. Sekiranya walaupun suaminya beri izin kepada isteri untuk gunalah harta dia, tapi keizinan yang berbentuk umum, ataupun isteri dia tahu kalau dia bagi sedekah daripada harta suami, suami akan redha, akan setuju, tak jadi masalah, itu hukumnya harus, berdasarkan dalil yang kita akan bacakan sebentar lagi, iaitu hadis. Jadi di sini sebenarnya izin orang yang hidup ini ada exceptionnya, ada pengecualiannya, bila ada dalil. Contohnya seorang perempuan, dia sedekah, dia ambil harta suami dia, dia sedekahkan. Suami dia bagi izin ke tak? Suami dia izin, tapi bukan izin sedekah tu, izin secara umum, boleh tak? Ataupun isteri dia ni tahu, kalau aku ambil nak bagi sedekah untuk si fulan, mesti suami aku setuju. Sedekah kepada tempat, sesebuah tempat, pasti suami dia setuju, walaupun tak minta izin lagi, maka hukumnya harus.
Kita lihat dalil hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza anfaqat al-mar'atu min kasbi zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi." Nabi bagi tahu apabila seorang perempuan dia menginfakkan daripada usaha suami dia. Suami dia penat-penat cari duit bagi kepada dia, dia pula sedekahkan duit tadi. Sedekahkan bukan untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk keperluan makan minum rumah tangga, tapi untuk orang lain. Maka Nabi kata apa? Falahu nisfu ajri. Maka bagi suami jadi separuh pahala dia akan dapat. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anhu an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba wa lil khazin mithlu dhalik la yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'an. Hadis ini riwayat Imam Bukhari juga, iaitu Nabi SAW bersabda, apabila seorang perempuan memberi infak, memberi sedekah daripada makanan rumahnya, ghayra mufsidatin, dan tidak rosak, tidak merosakkan makanan rumahnya. Maknanya jangan sedekah habis semua. Tak, dia bagi sedekah tapi rumah dia ada makanan lagi. Apa Nabi kata? Kana laha ajruha bima anfaqat. Bagi isteri yang bagi sedekah tadi, dia akan mendapat pahala portion bahagian dia. Wali zawjiha bima kasaba. Bagi suami juga ada portion dia. Sebab dia yang cari rezeki, dapat duit, dia bagi suami, isteri sedekah, dia juga dapat. Suami dapat pahala mencari rezeki, isteri dapat pahala bagi sedekah. Walil khazin mislu zalik. Kalau ada orang yang penyimpan harta, dia juga akan mendapat pahala kerana menjaga harta tersebut. La yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'an, dan tidak kurang sebahagian mereka pahala sebahagian yang lain, tak kurang sikit pun. Suami akan dapat pahala penuh, isteri akan dapat pahala penuh. Ya, baik, boleh. Ya. 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 Jadi kita ni sebagai umat Islam kalau inginkan membuat sesuatu untuk gain kita, the maximize benefit lah. Ya. Dan benda ni kadang-kadang menjadi satu perbalahan antara pendakwah yang kami ni sebagai pendengar satu. Jadi di sini timbul persoalan macam pasal apa hukum yang dikeluarkan oleh imam-imam yang empat tu, jurisprudence of the four imam. Okey. Adalah berdasarkan school of thought. Okey. Baik. Adalah aliran pemikiran mengikut imam-imam tersebut. Okey. Jadi macam kita pergi buat haji, ramai orang, kita bawa isteri kita terpaksa tangan dia. Kalau ikut imam Syafi'i haram. Tapi kebanyakan yang sana, lebih kita tak bawa orang isteri, tak ada sunnah untuk membimbing harta. Okey. Jadi kat situ pun buat timbul tak boleh, pun tak boleh. Ya. Jadi kami sebagai orang Islam yang bukan di taraf yang tinggi, betul je katanya media ni adalah tambah. Ya. Apa sahaja. Jadi kita ada macam rasa macam isu tu tetap. Jadi kita jadi takut. Ya, ya, betul. Itu something yang kita kena address, because yang rugi bukannya siapa yang rugi, kami. Ya, betul. Orang yang nak melakukan dengan berniat yang baik. Jadi, Betul. itulah yang menjadi masalah bila ada penting apa kata Beza pendapat. Ya. Beza pendapat buat kami ni kan. Boleh kalau dia buat. Ya, ya. Boleh. Okey. Jadi masalah bukan daripada sini, daripada speak ke Ha. apa ke. Baik. Ya, ada apa dia kata? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya masih
Hmm? Hmm? Ha. Betul. Okey. Okey, kalau sekejap aja, sekejap saya jawab. Okey, yang hadis tadi tu Ma'an bin Yazid, dia kata Yazid telah memberi sedekah, memberi zakat. Tiba-tiba dapat portion zakat tu kepada anaknya sendiri, Ma'an. Boleh dibawa kepada Nabi. Nabi kata, laka ma nawaita ya Yazid, bagi kamu apa yang kamu niat, bagi kamu apa yang kamu niat. Kamu niat zakat, maka terlaksanalah zakat. Kemudian walaka ma akhadta ya Ma'an, bagi kamu Ma'an adalah milik kamu, bahagian kamu apa yang kamu ambil. Jadi di sini adalah masalah apa? Masalah ijtihadiyah. Ijtihad. Sebab itu sebelum kita melaksanakan sesuatu, macam kita nak sembahyang tadi, kita kena pastikan dulu mana arah kiblatnya. Sama juga sebelum kita nak memberikan zakat, ulama bagi tahu kena pastikan dulu, selidik dulu baru kamu berikan. Jangan kamu berikan terus, kamu selidik dulu. Jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya ulama berbeza pendapat tau. Dalam mazhab Syafi'i kita setiap zakat tidak dibenarkan tidak dibenarkan kita beri zakat kepada orang bawah jagaan kita, bawah tanggungan kita. Kalau anak kita boleh bagi, anak tak boleh bagi kalau bawah tanggungan. Mana bawah tanggungan ni, mana masih sekolah lagi, belum balik lagi, mana masih belajar lagi. Kalau di Malaysia ni undang-undang 18 tahun lah. 18 tahun ke bawah itu adalah tanggungjawab ayah. Tak boleh bagi zakat, ayah kena keluar duit dia. Itu adalah bawah tanggungan ayah. Dalam Islam 15 tahun je, di Malaysia itu 18 tahun. Lepas 18 tahun, bila dia dah berumah tangga, itu boleh ayah bagi zakat kepada anak dia, kerana ayah tidak lagi memberi nafkah kepada anak dia, kerana bukan bawah tanggungan dia. Sebab dia dah lebih 18 tahun ataupun dia telah berumah tangga. Jadi berdasarkan mazhab Syafi'i, boleh beri zakat kepada anak dengan syarat anak tadi bukan bawah tanggungan, bawah jagaan kita. Macam mana nak tahu bukan bawah jagaan? Mana dia kalau belum berkahwin, mana dia atas 18 tahun. Kalau dia dah berkahwin, mana dia telah berumah tangga, bukan tanggungan kita lagi. Okey, cuma ulama berbeza pendapatlah dalam mazhab Syafi'i kita berdasar apa yang saya bagi tahu tadi. Kemudian kalau kita lihat hadis ini yang disebutkan tadi, Nabi kata laka ma nawaita ya Yazid, bagi kamu apa yang kamu niat. Memang betul, seolah-olah sah. Memang sebagian ulama kata sah. Tapi harus diingat, setiap ibadat yang salah dalam mazhab Syafi'i kita yang jelas salah, maka perlu dibuat sekali lagi. Yang jelas salah. Kalau kita tak tahu salah, tak apa. Contoh kita sembahyang isyak, kita tak tahu, kita dah kentut dah tadi. Waktu maghrib tadi kita tak perasan, tapi kita dah sembahyang isyak sampai ke sudah kita tak tahu yang sebenarnya kita sembahyang isyak tanpa wudu, dikira sah. Tapi bila mana kita dah kentut dah tadi, dah sembahyang isyak dah pun, balik rumah pukul 10 baru teringat, tadi aku keluar tadi maghrib tadi, aku ada kentut. Oh, baru teringat, tapi dah sembahyang isyak dah. Maka sembahyang isyak tanpa wudu, maka kena ulang sekali lagi. Sama juga dengan masalah zakat. Memang bagi kamu apa yang kamu niat. Dalam mazhab Syafi'i kita, sekiranya jelas kesalahan tersebut, maka perlu diulangi ibadat tersebut. Walaupun perkara tersebut bila kita ikut mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i kita tak sah, maka perlu kita buat sekali lagi. Sebab dalam masalah mazhab ini, kita perlu tahu ada dipanggil masalah talfiq. Talfiq ini ulama-ulama fiqh larang untuk kita berlaku talfiq. Apa itu talfiq? Menggabungkan dua mazhab dalam satu
dalam satu ibadat. Satu ibadat semayang, contoh rakaat pertama mazhab Syafi'i, rakaat kedua mazhab Hanafi, rakaat ketiga mazhab lain pula. Jadi itu yang ulama larang. Kalau kamu nak ikut satu mazhab, semayang ikut daripada awal sampai habis. Kalau kamu nak ikut dalam bab apa, puasa, nak ikut mazhab Hanafi, ikut daripada awal sampai ke habis. Itu dipanggil ulama larang berlaku talfiq. Talfiq ni menggabungkan dua mazhab dalam satu ibadat. Kerana bila menggabungkan dua mazhab satu ibadat, dia tak ikut pendapat ulama, dia ikut hawa nafsu dia. Yang mana ulama kata mudah, dia ikut. Berbeza yang Haji bagi contoh tadi mengenai mengenai apa, hukum ketika mana kita melaksanakan tawaf. Kita pegang tangan isteri kita tawaf. Di sana bila mana berlaku apa, darurah, bila mana berlaku darurat, kita boleh berpindah mazhab yang lain. Contohnya macam kita puasa lah. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i ni niat puasa setiap malam. Malam pertama puasa, malam kedua puasa, malam ketiga puasa. Puasa wajib lah. Setiap malam wajib niat. Kalau terlupa satu malam, tak sah. Kena lepas bulan Ramadan, kena qada yang kita lupa niat tadi. Tapi di sana ada keperluan untuk kita bertaklid mazhab lain. Sebab apa? Ialah manusia, kita bukan ingat setiap malam, kadang-kadang terlepas. Jadi kita ikut dalam pendapat Imam Malik, dia kata niat pada permulaan malam itu sudah cukup. Kerana setiap ibadat puasa ni dipanggil ibadat yang satu. Mazhab Syafi'i kata tak. Mazhab Syafi'i, malam hari ibadat pertama puasa untuk hari pertama, ibadat kedua kena niat baru. Sebab itu dipanggil untuk hari yang kedua puasa. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, sebab apa dia berdalilkan demikian? Kerana bila hari yang kedua kita batal puasa, hari pertama masih sah. Sebab ibadat tu lain-lain. Hari pertama lain, hari kedua lain, hari ketiga lain. Kalaulah semua dikira satu ibadat, kalau kita batal hari yang ke-10 puasa, maka hari yang ke-9 sampai hari yang pertama pun dianggap batal. Tapi tak, dalam mazhab kita hari yang ke-10 batal 10 saja. Azan. Okey. Boleh.
mengenai yang saya bagi tahu tadi, iaitu dalam Islam, dalam mazhab kita ini, bila mana berlaku dipanggil sebagai apa, darurah, dibenarkan untuk kita untuk kita taklid kepada mazhab yang lain. Seperti mana atau tak sepertinya darurah, masyaqqah, benda yang susah untuk kita jaga. Bila kita tawaf ni campur lelaki perempuan, kita nak jaga wudu agak sukar, kita boleh ikut dalam mazhab yang lain. Sebenarnya kita tak boleh ikut mazhab lain pun tak apa, kita ikut mazhab Syafi'i pun boleh. Kerana mazhab Syafi'i kita ada dua pandangan. Pandangan yang kuat, pandangan yang lemah. Pandangan yang kuat, sentuh isteri kita batal lah, sebab dia bukan mahram kita, batal wudu. Itu pandangan yang kuat. Pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i adalah tidak batal solat, tapi pandangan tersebut pandangan yang tidak kuat lah dalam mazhab Syafi'i kita. Dia ada dua pandangan, tak boleh ikut mazhab lain pun tak apa sebenarnya. Ikut mazhab kita pun boleh, pandangan yang lemah. Tapi pandangan yang lemah ni kita tak boleh pakai selalu. Bila ada situasi yang masyaqqah, yang sukar untuk kita jaga, untuk kita jaga perkara tersebut susah, maka boleh untuk kita guna pendapat yang lemah. Yang Haji tanya tadi mengenai dengan pembacaan Quran, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak. Sebenarnya dalam masalah pembacaan Quran ini, majoriti di kalangan ulama lah. Sebenarnya Imam Syafi'i kata tak sampai, tapi ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i, sebab Imam Syafi'i ini dia bergerak, bukan Imam Syafi'i seorang saja, kita ikut mazhab Syafi'i, bukan kata Imam Syafi'i seorang. Jadi ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i dan juga majoriti di kalangan ulama, mereka kata sampai pahala kepada si mati. Dan adalah dalil-dalil mereka. Cuma kita harus bersangka baik dengan Allah, sebab ini perkara baik, perkara yang ulama-ulama tak tahu. Cuma kita anggap dengan bersangka baik dengan Allah, dengan ihsan dan juga rahmat daripada Allah, Allah Ta'ala sampaikan pahala kepada si mati. Itu yang kita boleh untuk kita katakan, kita niat pahala bacaan, tak kiralah Quran ataupun zikir, tahlil ke apa, untuk si mati, dengan niat bersangka baik dengan Allah, dengan ihsan daripada Allah, Allah Ta'ala sampaikan. Sebab itu adalah hak mutlak Allah. Allah Ta'ala boleh sampaikan, boleh tak nak sampaikan. Macam seseorang tak buat ibadat, tapi Allah Ta'ala boleh beri pahala kepada dia. Itu tidak jadi masalah, itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam masalah ini, janganlah kita menyalahkan orang yang baca tahlil untuk orang telah meninggal dunia. Sebab sebenarnya urusan sampai tak sampai bukan urusan kita. Kita baca zikir, tahlil, doa, apa, baca Quran ataupun zikir-zikir wirid yang lain, niat kepada si mati, kita confirm dapat pahala kalau niat kita ikhlas. Sampai ke si mati ke tidak, ulama berbeza pendapat, kita sangka baik sampai. Tapi yang paling penting adalah pahala kita itu dapat, confirm dapat. Sekiranya niat kita ikhlas lah, confirm dapat, sebab kita baca zikir masyru', zikir yang disyariatkan, subhanallah ke alhamdulillah ke Allahu akbar ke, ataupun bacaan Quran. Sekiranya betul, maka itu adalah bacaan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat pahala. Boleh aja? Ya. Ada apa dia? Okey. Mungkin cukup sekadar itu dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman. Cuma last sekali saya nak sentuh tadi mengenai orang yang hidup.
orang yang mati ni ada beberapa dalil di kalangan beberapa dalil daripada hadis Nabi. Kesimpulannya saya bagi tahu, nak ringkaskan, iaitu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini ulama ijma', sebulat suara di kalangan ulama, sedekah kepada orang yang mati, ulama kata sampai. Cuma orang yang hidup tu ulama berbeza pendapat lah. Untuk orang yang mati sedekahnya sampai. Tak kira lah kita masuk duit dalam tabung masjid niat untuk arwah ibu kita, untuk arwah makcik kita, untuk arwah jiran kita, itu confirm dapat mengikut ijma' sebulat suara di kalangan ulama berdasarkan beberapa hadis yang kita tak sempat baca pada hari inilah. Jadi insya-Allah semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.